sallallahu alaihi wasallam aktsaru khataaya bani Adam fi lisanih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak dosa-dosa daripada anak Adam pada lidahnya, lisannya. Ni kita telah bagikan perbincangan ni kepada 3 jenis dosa lisan. Yang pertama yang sedang kita masuk pada tajuknya sekarang adalah dosa lisan terhadap Allah. Dan yang pertama al-mutaqaw walu 'ala Allah bi ghairi ilm. Ini bahasa Arab dia lah. Bahasa Melayu ni bercakap tentang Allah tanpa ilmu. Baik. Kita telah bincang mukadimah dia lah, tentang ayat surah Al-Hajj. Jadi ada manusia dalam ayat ni, may yujadilu fillahi bi ghairi ilmi, yang berkata tentang Allah tanpa ilmu, dan dia ikut syaitan. Dan bila manusia cakap tentang agamanya, tentang hukum hakam, tentang Allah ini tanpa ilmu, dia sedang ikut syaitan. Dan wa minan nas, dalam ayat yang lain ada manusia yang berkata tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan pedoman. Sebab apa? Bila berbicara tentang agama, dia mesti ada hujah, dia mesti ada dalil. Baik. Kemudian antaranya berkaitan yang pertama ni lah, akidah tentang Allah, sebagaimana akidah yang sesat oleh umat kaum Nasrani yang Allah nyatakan, mengatakan tentang Allah juga. Hari ni pun nak guna nama Allah pula, yang macam-macam lagi isu kan. Jadi sedangkan Allah yang dinyatakan itu, walaupun disebut Allah juga, tapi apa, berlanggar daripada syariat lah. Tidak sama sebagaimana yang Allah kehendaki, tidak sama dengan hujah-hujah dalil daripada nas-nas yang sahih lah. Ini Allah nyatakan juga dalam Quran, ayat yang surah Yunus ayat 68 ni, qalu takhadallahu walada, mereka kata Allah ambil anak. Walaupun mereka guna kalimah yang sama, Allah juga. Jadi sekarang ni kita nak sensitif sangat dengan penggunaan kalimah ke, ataupun kita nak sensitif dengan syiriknya mereka dengan kalimah tu. Mana yang kita pilih? Adakah isu hanya ni kalimah ni milik saya, ataupun sebenarnya kalimah ni betul lah Tuhan kita sama, tapi betulkan kesyirikan? Mana yang kita sensitif? Itu sebenarnya yang besarnya. Sebab zaman Nabi dulu, orang munafik nama siapa? Abdullah bin Ubay. Lagilah itu kerak neraka tu. Kerak neraka. Nabi sensitif tak nama Abdullah bin Ubay? Kamu tak layak, kamu ni munafik, tak boleh pakai nama Abdullah, hamba Allah bin Ubay, kamu tak layak ni. Ada tak Nabi perang sampai macam tu? Tak. Yang sensitifnya pada apa? Apa yang mereka gunakan tu. Jadi sepatutnya itu lebih sensitif. Faham? Jadi macam mana kita berdakwah pula, usaha kita dakwah nak betulkan pemikiran tu. Tapi kita tak pergi ke situ kan. Kita banyak ambil isu yang tapi dakwah tak ada. Faham tak? Jadi akhirnya berlakulah sesuatu yang sedang berlaku juga kadang-kadang. Jadi perhatikan juga kesilapan kita sendiri sebagai umat Islam, yang kurangnya tunjukkan dakwah kepada tauhid ni. Baik. Jadi satu. Kemudian ni ibadah. Ni saya sentuh yang inilah. Mengatakan tentang cara beribadah yang tidak pernah diajar oleh Allah dan Rasul. Okey. Namun disandarkan kepada Allah. Ini saya petik satu firman Allah dalam surah 7 ayat 28 ni. Boleh nampak ke? Kecil sikit lah. Dalam tu ada kan? Ada kan? Ada kan? Wa idza fa'alu, apabila mereka melakukan fahishah. Fahishah ni perbuatan baik ke buruk? Buruk. Tapi mereka, Allah nyata perbuatan mereka buruk, tapi bagi mereka ni tak buruk. Tapi Allah bagi tahu dulu, perbuatan ni fahishah, tapi mereka tak anggap fahishah. Mereka kata qalu wajadna alaihi abana, kami tengok nenek moyang kami buat dulu dah. Sedangkan, dan Allah dia kata apa lagi? Wallahu amarna biha, dan Allah juga yang suruh buat. Bila Allah suruh buat, maknanya fahsyat ke bukan? Bila Allah suruh buat, itu fahsyat ke ataupun bukan fahsyat? Mana mungkin Allah suruh buat fahsyat? Allah yang larang suruh buat fahsyat kan? Tapi tengok, Allah kata dah perbuatan dia fahsyat, tapi tengok dia kata apa? Allah yang suruh buat.
Mana mungkin Allah suruh buat perbuatan yang keji. Jadi ni yang berlaku pada zaman Nabi, iaitu Abdullah, nama dia Amru bin Luhai. Kalau kita baca sejarah, moyang Nabi lah, bukan moyang lah, dia punya, orang kata, orang-orang yang membina tanah Arab tu antaranya. Jadi kita Arab ni dia, saya dah bincang kan sebelum ni, Jurhum dengan Khuza'ah tu, yang mana ketika dia ambil tempat keturunan Nabi Ismail ni, dirampas lah dia punya Mekah tu, tapi masih lagi jalan yang sama, dia masih lagi buat haji dan sebagainya. Lalu satu nama ni, tokoh ni, nama dia Amru bin Luhai. Amru Luhai, nama dia ni terkenal ni. Nama dia terkenal di neraka. Amru bin Luhai, Luhai, Har, Luhai. Nama ni terkenal. Nabi dapat, Allah wahyukan, Allah beritahu pada Nabi, Nabi nampak Amru bin Luhai ni dalam neraka. Dia sedang bawa usus-usus dia tu dalam neraka ni, sampai dia kena sambil tu lah, diseksa lah. Dia dapat Amru bin Luhai, yang dia kata dia mirip seorang sahabat, namanya saya tak ingat namanya apa. Lepas tu sahabat tu tanya, adakah aku juga dapat muka macam dia? Sebab apa? Tu moyang dia, moyang sahabat Nabi dia, Amru bin Luhai, moyang dia, moyang orang sahabat ni. Tapi dia, kamu ni rupa mirip dia, mirip Amru bin Luhai ni lah. Rupa pandai. Adakah itu mendatangkan kesan kepada saya? Nabi kata tak. Dia kafir, kamu beriman. Beza. Okey. Siapa dia ni? Dia ni antaranya orang yang ketua. Dia ketua, salah satu ketua di Mekah satu masa dulu ni. Jadi keturunan Nabi Ismail, iaitu Jurhum ni kan, dia 2000 tahun dia berada di Mekah ni. Mereka perintah selama 2000 tahun. Jadi berhaji ni sebenarnya, ibadah ni semua, solat ni semua dah berlangsung selama berapa lama? 2000 tahun dah. Jurhum ni siapa? Yang kahwin, iaitu Nabi Ismail punya mentua. Nabi Ismail punya bapa mentua dah. Isteri Nabi Ismail daripada keturunan Jurhum ni. Setelah tu adanya Mekah ni. Jadi mereka ni di Mekah ni, dia dah uruskan Mekah ni selama 2000 tahun dah, haji apa semua tu. Kemudian dirampas oleh, nama dia ni keturunan ni, nama dia Khuza'ah ni. Khuza'ah. Daripada Khuza'ah ni lah keluarnya seorang tokoh nama ni. Khuza'ah ni dirampas Mekah. Dia orang Arab juga, daripada luar. Bila berlaku pergaduhan di antara Jurhum ni sendiri dengan anak cucu Nabi Ismail ni kan, gaduh lah dalam pengurusan ni dan semualah. Akhirnya dia ni daripada luar datang, dia rampas ni, dia perang. Akhirnya dia dapat, Khuza'ah dapat. Dia ni merintah selama 300 tahun, hampir-hampir 300 tahun kat Mekah tu. Jadi dia juga, akhirnya dia ambil semualah. Sebahagian je dia bagi urusan pada anak-anak ni, Jurhum dengan Nabi Ismail ni, uruskan bagi makan, haji ke apa. Yang sistem tak ubah, sistem masih sama, berhaji semua masih sama. Sebab memang itu yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni daripada awal lagi. Orang datang berhaji dan mereka memang kena bagi makan orang haji, kena bagi minum orang haji, dan kena semualah. Tapi masa tu, masa zaman ni kira okey lagi. Masa ni tak ada syirik, 2000 tahun tak ada syirik. Lepas ni 30 tahun keluar dia ni, dia ni bermula, Amru bin Luhai ni lah. Dia ni orang yang disukai. Kenapa? Apa kerja dia? Apa kerja Amru bin Luhai ni? Dia kerja dia derma. Dia suka menderma. Dia bagi pakaian 10,000 pada 10,000 orang. Dia bagi makan pada 10,000 orang. Dia bagi minum pada macam tu. Dia pernah korbankan unta 10,000 ekor unta
untuk orang haji. Siapa tak sayang? Sayang tak? Siapa tak sayang? Oleh itu, apa saja dia buat lepas ni, semua orang ikut. Sebab apa? Dia ni orang yang soleh ketika tu. Apa saja dia buat, semua orang akan ikut. Akhirnya apa dia buat? Pertama sekali, dia lah yang memulakan, nama dia Bahirah. Ini dalam surah ni, surah 5 103. 103. Jadi dalam ni kita tengok Amr bin Luhai ni nama dia bin Khindif Abu Khuza'ah. Dia kepala Khuza'ah. Nampak? Khuza'ah yang itulah. Dia tokoh Khuza'ah yang terkenal. Jadi Nabi kata lagi dalam satu hadis ni, dia bapa Bani Ka'ab, yajurru kusbatu finnar. Dia sedang menyerit kusbah ni, usus dia dalam neraka. Nabi nampak dalam hadis. Jadi itu ni beberapa hadis tentang dia. Jadi ni Nabi dalam hadis ni, berdasarkan hadis ni lah, aku melihat Amr bin Luhair, dia bawa usus dalam neraka, hingga usus dia li'annahu awwalu man sayyibal sawaib. Dia lah orang yang memulakan apa ni? Sayyibal sawaib ni apa? Iaitu membuat pantang larang, faham? Dia yang mula-mulakan pantang larang pelik-pelik. Kita ada tahu orang Melayu kita tu memulakan buat pantang larang pelik-pelik. Boleh jadi macam Amr bin Luhai lah. Faham? Dia yang mulakan pantang larang pelik-pelik. Apa ni? Unta ni tak boleh makan dah. Unta tu dia dah lahirkan 10 ekor anak betina. Jadi unta ni suci, kita bagi kat Tuhan. Unta tak boleh sembelih, jangan. Faham tak? Dia yang mulakan benda-benda macam ni. Ni mula-mula dia. Saja je nampak macam bagus kan benda tu. Okey juga. Logik lah, unta ni dah berjasa banyak ni. Jadi tak apa, unta ni kita dia buat sikit-sikit. Antaranya ni nama dia Saibah. Maka dia yang ubah apa Nabi kata? Wa ghaira dini Ibrahim. Dan dia ubah agama Ibrahim. Tak pernah pun Nabi Ibrahim bagi tahu ini tak boleh makan, ini tak ada. Semuanya ada dalam nas. Jadi kita nak cakap benda ni boleh tak boleh, kena tengok apa? Dalil. Kena tengok hujah betul-betul. Kecuali lah macam kita makan boleh jatuh sakit, kan? Doktor kata, ini kamu memang tak boleh makan, ini efek alergik. Itu lain cerita lah. Ada faktanya. Tapi dalam bab-bab yang gaib ni tak tahu apa sebab. Ini benda-benda itu jangan. Faham? Ni ceritanya Amr bin Luhai. Kita kena faham ni, kenapa cerita ni dapat pada kita, supaya kita relate dengan kehidupan kita pun boleh jadi sama macam ni hari ni, dengan cara yang serupa berlaku. Jadi ajaran Nabi Ibrahim berubah sebab dia. Jadi dia mula-mula dia bukan masa syirik dulu, tak. Ni cuba tak surat 5103 Ni dalam hadis lah ni. Okey, tengok surah. Ni Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Jadi ni nama-nama khas ni dalam hadis yang panjang ni.
kita tak nak bincang lah ni. Ni kalau tengok Bahirah ada. Bahirah ni tersilap saya itulah tadi, unta yang lahirkan anak 10 ekor betina, lalu dikultuskan unta tu. Dia tak boleh makan dah. Ada pula Saibah ni, saya tak ingat lah. Wasilah, ini semua ham ni, ini termasuk apa dia? Siap jadi nama. Amalan jadi nama. Jadi kita pun kadang-kadang ada tak amalan yang jadi nama? Kita kata mandi safa ada. Ada tak lagi? Dulu ada tak? Benda-benda macam itulah. Faham? Dah jadi biasa. Dah rasa apa tujuan? Dengan terpaksa tertentu yang kita ni. Jadi yang ini walakin allazina kafaru yaftaru 'ala Allahil kadhib. Mereka ada-adakan kazib, dusta terhadap Allah. Benda ni. Wa aktsaruhum la yaqilun, dan ramai daripada mereka tidak dapat, tak ada akal. Tak boleh fikir kenapa buat benda tu. Jadi ini amru bil hal ni pertama. Jadi pertama ni nama dia apa? Perbuatan ni nama dia apa? Bila buat benda-benda macam ni nama dia muhdas. Amalan yang macam ni, reka macam ni, nama dia muhdas. Muhdas. Nabi bagi tahu dalam hadis, ni hadis Nabi, dia kata iyyakum okey. Jadi iyyakum maknanya ni perintah. Jaga-jagalah kamu wa muhdas. Dalam muhdas ni perkara-perkara yang kamu tak pernah dengar pun, kamu tak cakap, tiba-tiba ada orang kata buat macam ni. Tak pernah dengar pun Nabi cakap macam ni ke, hadis ke, Quran tak ada cakap pun, tiba-tiba ada orang cakap buat macam ni. Tapi yang kamu Nabi kata apa? Hati-hatilah kamu. Faham? Dalam urusan agama ni, perkara yang dia ada-adakan ni, urusan-urusan yang muhdas dia ada-adakan, benda baru-baru yang tak sidik pun kita ikut je. Jangan dulu. Tak boleh buat dulu. Tengok dulu. Kemudian kenapa? Fa inna dolalah. Kerana itu adalah apa dia? Sedang menuju kepada kesesatan. Fa inna dolalah. Faman panjang. Apa dia? Faman adraka
zalika minkum. Cuba baca dulu. Okey. Dari sini ya. Faman adraka zalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnati al khulafai ar-rasyidin. Oh, ada tambah lagi al-mahdiyyin tak apalah. Addu alaiha bin nawajid. Bin nawajis. Boleh kan? Ni ada tambah lagi ni, al-mahdiyyin di bawah. Al-mahdiyyin. Dia double ya. Al-mahdiyyin. Jadi Nabi kata macam ni, berhati-hatilah kamu. Ini bila hadis ni? Hadis ni dia baca masa Nabi dah lanjut dah pun, nak wafat lama dah, awal-awal, akhir-akhir dah. Islam dah besar dah, sahabat semua kira dah berjaya lah, kira lepas kemenangan dah. Nabi nasihat ni yang bahayanya. Sebab apa? Lepas kemenangan akan berlaku apa? Penyelewengan. Faham? Benda bila dah betul ni, dia sampai ke puncak, akan naik ke puncak terus ke akan jatuh? Jatuh dia sebab apa? Sebab apa? Ada penganiayaan, ada apa? Pengkhianat. Bukan jatuh sebab musuh. Dulu masa baru nak bangkit agama ni, ada musuh yang terang-terang, betul tak? Jadi semua kuat, betul? Tapi sekarang ni bila dah sampai ke puncak, jatuh bukan sebab musuh tapi sebab apa? Orang Islam sendiri, sebab pengkhianatan tentang agama. Apa antara pengkhianatan ni? Agama bukan lagi agama reka-reka pula. Bukan asli lagi. Itu pengkhianatan terhadap agama. Sebab tu Nabi kata ni, hati-hatilah kamu dalam urusan-urusan agama yang kamu tak pernah dengar pun. Dalam hadis tak ada, dalam Quran ada, tak ada pun. Dan ulama yang betul-betul yang muktabar tak nak kupah pun, tiba-tiba ada benda pula. Siapa aja? Hati-hati. Kenapa? Sebab dia, itu adalah jalan kesesatan sekarang. Siapa yang faman adraka zalika minkum, siapa yang menemuinya demikian kamu itu, daripada kamu nanti, ba'di sebenarnya, ba'di ada lagi, sesudah aku, zalikum ba'di, sesudah Nabi wafat, ba'di sesudah aku, apa dia kena buat? Apa dia kena buat? Fa'alaihi bisunnati, hendaklah dia terus tetap pekal dengan sunnah aku. Apa maksud dia? Maka hendaklah dia pegang teguh dengan sunnah aku. Maknanya macam mana nak tahu sunnah Nabi? Belajar pun tak. Betul tak? Punca kita main ikut-ikut sebab kita pun tak tahu mana satu sunnah, mana satu tak. Bila orang tu tahu sunnah Nabi, ini hadis sahih betul, dia tahu, dia boleh beza. Tapi sebab dia tak tahu, faham? Jadi maksud Nabi, belajarlah sunnah dia. Belajarlah sunnah dia, jangan tak belajar, nanti kamu senang kena tipu dengan orang. Faham? Dunia boleh kena tipu, agama lagi senang kena tipu. Dunia kena tipu boleh balik-balik, rugi duit je. Agama kena tipu, masuk kubur tak boleh nak balik-balik dah. Mana lagi bahaya? Mana lagi bahaya? Tapi mana lagi orang sensitif bila kena tipu? Bila cakap ini kena hadis sahih ni, orang kata, apa salahnya pula? Tapi bila berniaga tak boleh pula macam tu. Kan, berniaga, tak boleh, tengok betul-betul ni rugi duit ni, nampak. Tapi bila agama, tak apa, hadis juga. Hadis yang palsu mana boleh jaga hadis juga? Tak boleh. Dah palsu-palsu lah. Kan, duit palsu boleh terima tak? Tak boleh kan? Hadis palsu orang kata, apa salahnya pula? Boleh tak? Lagi dah tak boleh. Duit palsu kita tak boleh terima pula. Faham? Jadi tengok betul-betul. Maka hendaklah dia tegur dengan sunnah aku. Maknanya apa ni? Macam nak pegang sunnah Nabi? Belajar sunnah Nabi, hadis Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah pemimpin ar-rasyidin. Siapa? Khulafa' ni pemimpin yang terbimbing, iaitu yang Nabi sendiri bimbing ni. Siapa? 4 orang ni. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Wah Mahdiyin, yang memang berada di atas petunjuk. Apa lagi? Adu 'alaiha bin nawajis. Gigit. Adu ni gigit. Gigit kat mana? Depan ke gigit kat mana?
Kalau kita gigit sini, tali kan, kalau kita tarik, boleh patah gigi, tak kuat. Gigit agak mana? Gigit dengan gigi geraham, kuat-kuat. Gigit sungguh-sungguh. Kenapa kena gigit? Maknanya bila sebut kena gigit, maknanya mencabar ke tak mencabar? Dia akan berlaku hal yang mencabar. Orang yang macam saya juga akan beritahu yang sebaliknya. Ini, tapi bagi tahu kepalsuan. Begitulah ujian dia, kita semua. Dia ujian untuk saya yang mengajar juga. Saya tahu ini palsu, saya nyatakan dia, ataupun kerana ada kepentingan tertentu, saya tetap kata boleh buat. Kejujuran terletak pada siapa? Orang yang mengajar. Itu yang bahaya tu. Faham? Yang mendengar sesat sebab orang yang mengajar lah macam ni. Jadi ni akan besar dosa kalau dia tak jujur. Faham? Hadis ni boleh guna juga ni untuk kepentingan kita. Jadi kita pun pakai contohnya. Ada kan benda-benda, nyatakanlah ini sekian-sekian, buat sekian-sekian ya, boleh dapat. Saya pun bagilah contohnya, ijazah daripada saya. Tapi benda tu tak betul. Macam mana? Boleh terima tak boleh terima? Sepatutnya tak boleh terima. Tapi kenapa terima? Sebab tak tahu, sebab saya tokoh. Ikut je lah, macam ni lah. Dia buat bayarah tadi tu, orang ikut je kan. Sebab dia tu, banyak jasa. Siapa tak nak ikut dah? Faham tak? Akhirnya mata tertutup dah. Kita orang Islam apa? Kebenaran itu lebih kita cinta daripada apa? Kepalsuan. Faham tak? Apa saja pun, tak kira siapa pun dia, kita boleh bantah dia. Bukanlah bantah orang kebaikan dia, tak. Tapi kalau dia tak betul, tak betul lah. Faham? Itu kita kena buat dalam agama. Sebab agama ni dia bahaya, lebih bahaya daripada kena scam dengan dunia. Lebih bahaya. Faham? Jadi kena hati-hati tu. Ni Nabi kata, maknanya ni mencabar ni akan berlaku juga orang yang macam ni, Meluhai. Dia ni tokoh ke orang biasa? Orang yang diharapkan oleh masyarakat ke atau orang biasa-biasa? Orang biasa buat apa, siapa nak ikut? Kau siapa? Tak, ini orang yang macam ni, cerita je lah ni. Ni ustaz takkan salah, mesti betul punya. Ustaz cakap takkan tipu, mesti betul. Ustaz tak boleh silap ke? Boleh. Kan? Jadi ini prinsip orang Islam. Saya nak ajar ini, jangan salahkan siapa, jangan. Prinsip orang Islam, salah, betul. Siapa pun dia. Saya pun boleh salah, banyak salah. Saya tak tahu. Kecuali bila ada kadang-kadang bukannya mesti guru kita yang koreksi kita. Murid pun boleh betulkan kita. Itu prinsip orang Islam. Tapi kalau kita buang prinsip tu, kita tengok tokoh, mesti betul, habis. Hancur agama macam ni. Nampak tak? Hancur tak? Hancur tak ajaran Nabi Ibrahim? Hancur. Ni baru pertama ni dia buat bid'ah sikit je. Dia ajar je benda-benda tadi. Bahirah tu, ni tak boleh makan, yang ni boleh. Yang ni dia yang aturkan benda tu. Kita pun buat ni bulan ni mandi ni ini baca sekian-sekian ni. Mana boleh? Mana-mana suka-suka. Kalau kita contohnya kita nak subhanallah lepas solat nak baca berapa kali? Nabi beritahu kan terang-terang kan? Berapa kali? 33 kan? Okey, saya nak tambah. Lepas ni buat itu nak lebih baik kita buat 66 kali. Boleh ke tak boleh? Nampak apa salahnya? Lagi banyak lagi bagus. Boleh ke tak boleh? Lepas solat kita baca subhanallah 66 kali. Boleh ke tak boleh? Boleh, Pak Arun. Ya? Apa dia? Sebelah apa? Ada? Sebelah ada? Ada juga. 11 ada. 33 ada. Tapi yang masyhur 33. 33 last kali Allahu Akbar 34. Ada? Ataupun 33 Allahu Akbar 33 juga. La ilaha illallah kan tutup satu kali. Genap 100. Itu ada. Tapi tiba-tiba saya beritahu, ada ni. Ustaz, kena tanya saya. Hadis mana? Saya tak pernah dengar pula hadis tu. Selalu yang hadis ni saya dengar. Ini dah saya Bukhari Muslim memang ada yang 33 tu. Carilah. Tapi yang ni saya nak dengar, Ustaz boleh tak tunjuk? Tak apa. Saya berjanji nanti saya send dalam WhatsApp ke saya tunjuk ataupun saya buka kelas akan datang. Macam tu amanah lah tu. Faham? Tapi dia kata, apa banyak tanya, ikut je lah. Kan? Itu masalah. Ni guru saya yang beritahu. Itu pun masalah. Dia kata, sebab apa? Nabi cakap bukan guru pun. Faham tak? Dia tak boleh macam tu. Faham tak ni? Dapat tak prinsip sekarang? Prinsip kita dengan agama kita. Ni Nabi. Ni prinsip Nabi ajar ni, prinsip ni. Hadis ni adalah prinsip orang Islam. Sebab apa? Semua adalah wakil untuk menjaga agamanya. Mungkin orang yang bawah yang salah, orang atas betulkan. Tapi belum tentu orang atas semua betul. Orang atas salah, orang bawah kena betulkan. Prinsip agama, maka agama akan terjaga. Boleh tak? Jangan main ikut-ikut je.
Tak. Bukan. Okey. Boleh. Baik. Apa berlaku lepas ni? Lepas mudah apa berlaku? Mula ni je. Apa dia buat? Lalu Amru bin Luhai ni dia pergi keluar. Tak cukup lagi tu. Banyak dah benda yang baru dia buat dah. Bukan ni je macam-macam lagi. Ceritanya macam-macam lagi. Banyak lagi hal. Kalau kita buka dalam sirah kan, macam-macam hal. Okey. Kemudian dia pun pergi jalan ke Syam. Amru bin Luhai ni dia pergi Syam, ya. Lalu dia nampak ada kat Syam tu ada orang-orang luar ni kan, orang-orang Rom ni, korang ni dia tengah puja, tengah sembah berhala lah, patung lah kan. Lepas tu dia tanya, ni kamu buat ni sebab apa? Oh, kami kalau macam kemarau ke kena hujan ni, kami pun apa, buatlah sesuatu kat tempat tu, kami keliling dia ke apa ke berhala dia tu, lalu turunlah hujan. Oh, okey, menarik juga idea ni. Jadi dia pun bawa balik. Apa tujuan dia bawa balik sebenarnya? Satu lagi benda, sebab apa? Nak nampak dia ni orang yang berpengaruh. Dia nak nampak dia ada buat satu pembangunan, pembaharuan. Kan sama je. Aku nak mau pembaharuan sikit, so nampak aku punya nama ada. Faham bahaya tu. Saya ni ajar, saya nak buat pembaharuan. Ustaz ni itu masalah, tak boleh. Jadi dia nak buat pembaharuan satu. Jadi dia bawa balik. Bagi aku satu. Lepas tu dia pun dapat satu. Apa yang dia bawa balik? Nama dia Hubal. Pernah dengar? Hubal. Inilah berhala pertama, namanya Hubal. Hubal Tengok gambar dia. Saya ada gambar dia. Ya. Ya ke? Hubal namanya. Ni kecilnya. Okey, ni dibawa balik ni lah. Jadi Hubal ni dia patung batu warna merah tu. Batu warna merah yang batu mahal lah. Tapi tangan sebelah dah kudung dah. Jadi sampai sana orang tengok dia bawa balik apa tu? Tokoh bawa balik kan. Apa saja dia bawa, semua orang ikut. Oi, takkanlah dia nak tipu kita. Kan? Dia ni semua nasihat dia semua kami dengar, semua betul. Macam itulah. Jadi tak boleh nafikan dah. Macam tu masalah kan, bahaya tak? Itulah dia tipu daya syaitan. Sebab tu syaitan masa sesatkan anak Adam dalam bentuk rupa jahat ke rupa baik? Syaitan masa sesatkan Adam dengan Hawa tu, dia datang dalam rupa jahat ke rupa baik? Dia kata apa? Innilakum minan nasihin. Aku ni penasihat. Penasihat datang, wish, smart dengan ketokohan. Faham? Belum tentu lagi. Sebab apa? Orang jahat tak akan tunjuk dia jahat. Nanti orang tak kena tipu pula. Penipu tak akan nampak menzahirkan dia punya bentuk. Nampak tipu tu, tak. Begitulah konsep dia. Sama dengan Amru bin Luhai ni. Dia bawa ni, jadi mereka tengok, lalu mereka jadikan tangan kudung tu jadi emas tulen. Mereka buat tangan dia. Dia letak kat mana bala ni? Dia letak kat dalam Kaabah. Faham? Dalam Kaabah tu. Okeylah kan? Ni rumah Allah kan? Okeylah, apa salahnya? Dia letak dalam tu. Di situ berhala Hubal ni, di samping tu dia ada anak panah 7. Satu anak panah dia tulis ni adalah jelas nasib baik. So kalau dia nak buat, nak dapat anak ke kan, anak ni nak jadi apa ke, nak buat keputusan, dia akan pergi situ, dia akan cabut anak panah. Kalau yang lain selain daripada jelas tu, ini adalah tak boleh buat keputusan ni, kena tunggu lagi sampai dia tengok okey ni baru okey. Nampak tak? Begitulah mereka ni mengadu nasib juga kepada ni Hubal ni antaranya. Jadi semua ikut je, tak ada lagi dah fikir. Sebab tu dia kata kebanyakan mereka wa aksarum la yaqilun. Seolah-olah dah akal dah tak boleh guna dah. Ikut je ustaz ni, ikut je, akal jangan guna. Ustaz cakap mesti betul, jangan guna akal kita. Tak boleh langsung kita nak kritik, tak boleh. Kalau agama macam ni rosak ke tak rosak? Rosak. Kalau kita semua orang Islam macam ni, rosak tak agama? Rosak. Kita mesti kena cakap. Kalau salah, kena tegur. Boleh kena berani. Itu prinsip dia. Jadi ni berhala terbesar dekat Mekah. Dan kemudianlah berlakunya tambah lagi lah. Inilah bermula syirik. Dia lah yang bawa. Sebab tu dia heret usus. Semua dosa-dosa orang yang mula syirik dekat Mekah, semua yang ditanggung oleh dia ni. Oleh Amru
bin Luhai ni namanya. Ini bermula. Jadi bermula bukan dengan tu, mula dengan ni dulu. Muhdas. Muhdas ni juga nama lain dia apa ni? Bid'ah juga nama dia. Salah satu namanya. Ini Nabi beritahu. Baik. Jadi ini satu dosa yang bermula juga dengan lisan sebab apa? Dia ajar orang. Boleh jadi kalau kita cakap yang salah, sebab itu Allah tegur manusia. Dalam hal ni dia ada dua perkara lah. Dua perkara saya padam. Maksud agama ni kita kena tahu asas dulu. Baik. Din jadi hidup kita ni kita ada undang-undang. Okey, undang-undang dalam bentuk kita nak ibadah dengan Tuhan ada undang-undangnya. Kita nak muamalah dengan manusia ada undang-undang kan? Jadi terbagi dua ni lah. Satu disebut ibadat, muamalat. Boleh tak kita pisahkan muamalat ni tak masuk dalam bahagian agama? Boleh tak? Tak boleh. Selalu orang nampak yang ni tak masuk. Yang ni je, ibadah. Tak. Dia dua benda. Agama kita dua lah. Satu dalam bentuk ibadah. Ini apa? Khusus dengan Tuhan ni. Satu lagi dengan muamalah ini juga termasuk bahagian agama. Maka kita kena ikut undang-undang yang agama telah tetapkan. Sebab itu dalam usul ilmunya dia kata kena ambil juga teks ni ya. Saya tuliskan. Okey, ni usul dalam hal ni dikarang oleh ulama. Okey, kalau kita tengok dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani tu, dia ada usul ni tentang ni. Asal ibadah. Apa maksudnya? Al-aslu tu sod Al-aslu asal kita nak buat ibadah. Contoh ibadah apa? Apa yang termasuk dalam ibadah yang macam ni? Maksud ibadah ni apa? Sesuatu yang ghaib. Betul tak?
Dari segi khafiat dia tak dapat, pahala-pahala dia semuanya tu kan. Nak tentukan berapa banyak pahala dapat, buat ni dapat dia buih di lautan, dia ampunkan dosa. Nak tentukan benda-benda semua, boleh tak ikut kepala sendiri? Boleh tak? Buat ni nanti Allah ampunkan dosa sebelumnya. Buat ni nanti, itu boleh tak main atur sendiri je, ikut guru cakap ni, boleh tak agak-agak mereka? Oh, tak boleh. Mana kita tahu benda yang nak naik ke langit ni? Yang tetapkan siapa? Allah lah. Kita tak boleh tahu benda tu. Tapi kalau kita nak beli makanan ni, kita beli ayam 5 ekor, bayar berapa ringgit kan, dengan kadar tu, oh ini mahal ni, ini murah, boleh tak kita timbang? Itu boleh, kita urusan kita dunia kan. Kita boleh kira, harga ayam kat pasar sekarang berapa? Kan? Oh, dia jual ni, ini mahal, kita beli yang murah. Itu kita boleh fikir sendiri, boleh buat keputusan sendiri. Tapi yang ni boleh tak? Tak boleh, tak boleh. Nak doa macam mana cara? Nak panggil siapa doa? Boleh? Reka-reka je. Wahai Zat, siapa? Boleh tak? Oh, tak boleh. Kita tak tahu benda yang kita cakap ni nak naik ke turun. Sebab benda ni siapa? Yang maha ghaib yang tentukan. Sebab tak faham ha? Benda yang kita nak buat ni benda nak naik ke tempat yang ghaib. Kan? Hal dia ghaib. Yang boleh tentukan hal yang maha ghaib lah. Kita tak tahu yang ghaib ni pun. Ya, hati-hati. Sebab itu asal nak buat ibadah, nak solat, nak doa, nak zikir, apa lagi nak? Semua benda-benda tu, nak puasa, kan? Semuanya man'u wa tahrim, au tahrim. Semuanya sebenarnya terhenti, dihalang buat ataupun diharam untuk buat. Faham? Lepas orang mati nak meninggal kan, nak buat solat hadiah, halal buat ke atau haram buat? Pernah dengar? Solat hadiah untuk orang mati. Ada tak lagi buat? Saya ada. Mati tu anak-anak semua buat solat hadiah 2 rakaat. Okey, nak buat tu nampak macam bagus solat kan? Okey, itu konsep dia halal buat ke ataupun haram buat? Halal ke haram buat? Halal ke? Ni konsep dia. Haram buat. Jangan buat dulu. Fala yushra'u minha, dan tidak ada syarat, tak boleh nak kita letak undang-undang syariat buat daripadanya, illa kecuali bila ada hujah beritahu buat, baru buat. Illa ma syara'allahu wa rasul. Bila ada datang hujah, baru buat. Sebab tu ibadah, nak ibadah jangan buat dulu baru tanya dalil ni boleh buat tak. Terbalik tu. Nak buat, cari dalil dulu. Ada hadis Nabi kata ni, baru buat amalan. Tapi ramai orang buat je kan. Lepas tu baru cari dalil. Macam mana tu? Terbalik. Tapi itu berbeza dengan ni. Muamalah. Faham? Itu berbeza dengan muamalah. Jadi kita sekarang ni kadang-kadang terbalik. Ibadah memang berasah je buat. Dalil pun tak tahu. Tersilap sebab main ikut je. Faham? Ya? Ada ke? Cari dalil, bagi tahu dalil. Faham? Konsep dia kat sini. Jadi kalau orang kata kan tak boleh, yang cakap kena bagi apa? Hadis Nabi. Nabi suruh buat. Itu je. Senang je, benda mudah je. Bagi hadis Nabi, okey bu, kita buat macam tu. Tak kira siapa pun cakap, siapa bagi tahu, ustaz, okey, suruh dia bagi. Bawalah dalil satu. Mungkin saya tak tahu dalil. Mungkin kita tak tahu. Dia ada baca kitab, banyak lagi kitab dia baca. Rupanya dia jumpa. Saya tak jumpa. Tak apalah, macam itulah macam tu. Tapi masalahnya dia cakap dalil tak ada, macam mana? Kadang ustaz dia cakap ya. Tapi palsu. Palsu lagi terang, tak boleh lah. Lepas ni beli, bayar pakai duit palsu kat dia. Dia boleh terima tak? Dia rupanya dia bagi hadis. Faham? Hadis palsu kan? Okey, tak apalah, dia kata apa salahnya hadis palsu. Okey, kita nanti dia jual barang, kita bagi duit palsu. Dia marah ke dia terima? Ya. Dhaif tengok taraf. Dhaif kalau ada syahwah wahid, dari segi makna sama dengan hadis sahih. Dhaif tu hanya untuk amalan fadail amal. Faham? Sebab tu katakan selalu kan, fadail amal tu hadis dhaif boleh untuk apa? Mengukuhkan amalan yang dah ada dalam hadis sahih. Itu je. Tapi bukan jadi hujah untuk buat undang-undang, bukan. Faham? Macam itulah. Ya? Siapa yang kata hadis palsu boleh pakai juga? Okey, nanti saya bayar dengan duit dia jual barang, saya bagi duit palsu, Dia marah ke dia terima? Senang je, konsep dia macam tu je. Faham Sama je. Mana lagi bernilai? Kan? Okey.
Ini ingat, buat ibadah, nak zikir ke apa, tanya, dalil dia surah apa, saya nak confirm dulu. Saya ni memang seronok nak buat. Betul tak? Kita seronok nak buat ibadah. Seronok. Ibadah adalah satu benda yang dicita-citakan oleh orang Islam. Sahabat lagilah, ahli syurga lagi seronok nak buat ibadah. Betul? Tapi tengok macam mana mereka buat. Faham? Itu cara kita. Mereka tengok Nabi buat, baru mereka buat contohnya. Benda-benda macam itulah. Semua ada nas. Ada hadis Sahih Bukhari ada berapa ribu untuk buat ibadah? 7,200. Pernah baca semua? Tak. Tapi bila satu hadis palsu masuk, ikut je. Pelik tak pelik? Kan? Sahih Muslim ada berapa ribu hadis? Pernah baca? Oh, tak. Semua sahih. Semua sahih. Nama pun Sahih Muslim kan? Jadi ada datang hadis daripada mana ustaz datang, palsu datang. Oh, tu ikut. Satu je yang palsu. Yang banyak-banyak ribu-ribu tak nak pernah perhatikan pun. Ini amat pelik. Kan? Malah bertahankan pula nanti. Oh, takkan salah. Ini perangai tadi. Tak boleh macam tu. Kita kena begitulah agama kita, nak jaga agama kita. Okey. Kemudian ya? Palsu. Berdosa kalau buat juga. Siapa suruh tak selidik? Masuk neraka juga. Allah katakan apa dia? Allah kata dalam surah 179 kan? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minan nas minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahu, mereka ada akal tapi tak nak fikir, main ikut je. Mana boleh hidup main ikut, kan? Wala takfu ma laisa laka bihil ilm. Allah kata dalam Quran, jangan kamu main berpada-pada dengan yang kamu tak ada pengetahuan, main ikut je, anggap je betul. Oh, ini masalah. Innas sama wal basara wal fuada kana anhu mas'ula, ulaika mas'ula. Semuanya akan ditanya, akan berhujah. Tak boleh nak cari alasan apa-apa. Semua balik kepada salah balik sendiri. Betul tak kita? Kenapa kamu kena tipu? Scammer kan? Salah siapa? Nak salah kau scammer ke salahkan kita? Salah kita lah, scammer tak selidik. Boleh pula fikir kan? Tapi bila akhirat, kalau buat juga tak apa Ustaz. Ni tak patut ni. Tak patut, betul tak? Dunia kita betul-betul boleh kan? Macam itulah. Sama je. Malah lebih besar lagi sebenarnya akhirat ni. Boleh faham? Okey tak? Okey, sekarang ni muamalat ni. Yang ni pula hukum. Ya? Nabi suruh bertahlil kan? Tahlil tu apa? La ilaha illallah lah berapa kali sehari? 100 kali. Ada tak dalam hadis? Sahih tak? Ada. Bertahlil lah pagi-pagi baca 100 kali. Kena terlalu macam mana tu? Lepas orang meninggal kan, ada buat 2 hari tak ada. Yang itu mungkar, tak ada. Pecah perut 3 hari, 7 hari, itu tak ada. Tapi bagi orang makan meninggal ada tak? Sunnah. Ada. Orang yang keluarga meninggal, kita ni jiran ni, kesian dia tengah sedih, kita bagi dia makan. Buat dia. Sebab apa? Nanti orang datang lagi tu kan. Orang takkan orang datang nak duduk, tak makan. Betul tak? Jadi kita datang jamu, bagi makan, buat pola banyak-banyak, bagi dia gembira. Gembirakan hati dia. Itu dia. Dan doakan apa? Bila mati mayat nak apa? Mayat nak doa. Mayat ni satu benda je dia nak. Dia nak apa? Dia boleh buat pahala tak? Mana boleh. Sebab mati bukan hari beramal lagi dah. Sekarang waktu beramal, bukan waktu hisap. Nanti waktu hisap, bukan waktu amal. Faham? Jadi dia akan rasa apa? Ya Allah, kembalikan aku nak amal. Tak boleh dah. Faham? Satu. Lagi, dia nak apa lagi? Dosa dia banyak sangat. Dan dosa dia rupanya tak diampunkan. Dia nak diampunkan dosa. 2 benda je. Dia kalau boleh nak buat amal balik, tapi tak boleh. Itu mustahil. Dah tak ada jalan lagi, dia apa? Allah hapuskan dosa. Sebab tu doa untuk mayat, kita baca apa? Allahumma firlahu. Tu. Itu dia tunggu-tunggu kita baca.
Tapi kalau kita baca sedekahkan Al-Fatihah, dia mati kita cakap Alhamdulillah pula. Kadang-kadang tu Al-Fatihah tak baca pun, cakap je kadang-kadang, kan? Jadi kita nak sedekahkan pahala Fatihah tu, itu khilaf lah. Yang sebenarnya mayat nak tadi, doa ni, bila mayat mati, Nabi kata apa? Baca ni, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Panjang doa dia kan. Itu sepatutnya baca. Itu memang doa, minta. Alhamdulillah kita minta kat kita, ihdinas sirah, tunjukkanlah kami. Didengar ayat tu pun, aku dah tak dapat dah jalan lurus dah, aku dah mati. Kita minta kat kita, tunjuklah kami jalan yang lurus. Cuba fahamkan baca surah Fatihah tu. Faham tak? Kan? Faham tak ni? Kadang-kadang nak baca dua-dua tak ada masalah. Nak baca surah Fatihah, bacalah. Saya tak berapa strict khilaf. Ada yang kata pahala bacaan Quran sampai, tapi perhatikanlah, dia bukannya doa. Lepas kita baca Quran, lepas tu buat apa? Kita baca Quran dapat pahala tak? Doakanlah orang lain dengan pahala tadi tu macam tu lah. Macam tu caranya. Lepas tu lepas baca Quran, kita dah dekat dengan Allah ni kan. Doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ini tak, dia duk baca tu je tapi tak baca doa yang patut dibaca pun. Fatihah dia betul-betul baca, tapi doa suruh tu tak baca pula. Lagilah problem. Faham? Faham tak ni? Dalam surah Fatihah ada doa apa? Doa mayat ke doa untuk kita? Ya, macam mana ni kata nak doa mayat? Faham tak? Sebab tu Allah kata wa akatharum la yaqilun. Kita kena guna akal. Dalam Quran tak akan bercanggah dengan kita punya fikiran yang waras. Faham tak? Tak akan bercanggah. Akal manusia yang waras dia akan sama dengan wahyu tu. Tapi bila buat tak fikir, kata pelik kan? Faham tak? Sebenarnya pelik tapi tak rasa pelik, rasa okey je. Apa tu kena fikir tu. Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Siapa nak bantah kata? Apa dia? Macam mana? Sebenarnya baca Fatihah untuk kita, bukan untuk mayat lah. Doakanlah mayat tu, dia nak mayat doa kita. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Banyakkan doa. Quran ni untuk siapa? Pernah baca surah Yasin tak? Banyak kali ulang ayat tu, tapi kita tak faham ayat tu. Apa dia ayat dia? Surah Yasin ayat 70 kot. Cuba tengok ayat dia. Talqin ada, talqin. Talqin dia nasihat untuk orang yang hidup kat tepi tu. Faham? Talqin ni lebih kepada nasihat kepada jemaah tepi tu yang kuburkan mayat. Sebenarnya macam itulah. Ya. Doa lah. Ya, okay. Betul lah semua. Macam mana? Dia sebenarnya kita dah biasa ramai-ramai kan. Doa tu kita suka ramai-ramai. Kita ni orang Melayu ni dia macam tu. Dia orang kata rapik je. Dia nak ramai-ramai ni kan. Sebenarnya dia sentiasa buat. Dia bukan ramai-ramai, sekali je buat, lepas tu tak buat dah. Itu tanda apa tu? Tanda kita betul-betul ingat orang tu, kita buat setiap masa tak? Tak kira ramai atau seorang. Itu sepatutnya. Seorang lah sendiri, setiap masa ingat. Tapi ni tunggu kumpul, baru nak buat kadang-kadang tu. Tapi bila ni tak ada pun. Jadi ini kadang-kadang problem juga. Jadi kita kena fikir, sebab apa? Doa ni dia sentiasa dilakukan. Bukan mesti perlu ramai baru nak rasa semangat. Tak, dia sendiri pun boleh. Tahlil sendiri pun boleh. Cuma benda ni dah biasa kan. Kita nak amalan kita tu bagus, berkumpul tu bagus kan. Tapi ingat dalam hadis ingatlah, jangan apa, satu, jangan makan harta anak yatim. Satu, itu takut tu. Betul tak? Yang mati dia ada harta dia contohnya. Kan, dia anak yatim. Tiba-tiba harta dia tu dia buat bagi makan untuk orang hari tu. Kita pun makui makan dengan lahapnya. Itu boleh jadi halal ke haram? Faham tak? Sepatutnya siapa yang kena bagi makan? Kan anak yatim tu. Orang yang datanglah pergi bagi bawa makanan. Kita datang rumah ni, kita pula makan. Sesilap dia ada anak yatim, harta dia tu harta anak yatim. Pernah fikir tak? Pernah tak fikir? Tu kena fikir tu. Ya?
Apa dia macam mana? Macam mana? Kalau duit tu untuk belanja. Okey, duit kita. Macam itulah. Sebab tu kita yang sedekah. Bukan dia guna harta dia untuk jamu orang lain, bukan. Itu salah. Kalau ada situ, itu bahaya. Termasuk tu boleh makan. Ustaz beraya. Ya. Orang yang meninggal di rumah tu, yang orang datang bagi makan, bukan orang yang datang tu bawa makanan. Ubahlah sikit. Itulah. Terbiasa macam tu. Terbiasa macam tu. Tapi benda tu bagus tak? Indah tak? Indah. Kita memang kita orang Melayu ni macam tu kan. Seronok, tersayang. Tapi ingat, yang lebih sayang sebenarnya, lebih rasa sayang bila kita datang bawa benda. Betul, kita rasa dihargai tak? Dia tengah sedih. Betul tak? Sebab saya pernah ada ustaz kan, contohnya dia dah lah orang susah ni, tapi dia, bila meninggal suami, dia kata nak kena cari beras, korek beras tak ada ni, bimbang. Dia rasa bimbang. Siapa? Ini adat. Kesian tak? Kesian. Betul tak? Masyarakat tak macam tak reti fikir kan. Dia pula bimbang, tak dapat bagi makan. Apa aku nak bagi ni? Dah lah suami meninggal. Ya Allah, sampai hati kita kan. Patutnya kita datang bagi dia sedekah, dan tak payahlah sibuk. Awak tak payah masak, dia pula sibuk nak masak padahal suami dia meninggal ni. Kita lah yang pergi buat. Ya, jiran-jiran datang pergi buat. Awak tak payah buat apa-apa, awak rehat je. Awak pergi kat suami awak tu, doa lah. Betul tak? Macam tu. Tapi kalau dia mampu macam ni, Ustaz? Ya. Isteri dia mampu, dia bagi duit ke suami sah. Untuk sedekah suami dia bagi makan, boleh. Yalah, duit suami dia kan, dia bukan duit anak yatim lah. Dan ini sebagai apa? Jamu orang makan dapat pahala. Dapat pahala, mudah-mudahan dapat pahala pada suami dia, sebab dia harta suami dia. Itu boleh lah. Macam itulah. Faham? Jelas tak benda ni sebenarnya masalah besar tak? Tak, cuma kita betulkan je sikit-sikit. Faham? Ya, macam tu. Betul tak berlaku apa yang saya cerita ni? Berlaku ke tak berlaku? Ya, kan? Masa tu masyarakat macam kesian kan? Itulah dia. Baik. Surah berapa tadi? Tengok surah Yasin. Ini pasal kita nak sedekah, nak cakap tentang Quran ni, nak hadiah kat mayat ni kan. Ayat berapa? 70. Tengok ayat 70. Apa tujuan Quran ni? Ayat 70 36 70. Sedekah kat tengok dulu ayat ni. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca daripada 69. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Wa ma 'allamna, kami tak pernah ajar Quran ini akannya syair kepada Nabi Muhammad ni. Allah tak pernah ajar Nabi Muhammad lagu, syair lagulah. Wa ma yanbaghilah, dan tak patut pun hal itu untuk dia. Jadi Quran bukan lagu. In huwa illa, tidak lain Quran ini hanyalah zikrun, peringatan, wa Qur'anun mubin, dan satu ucapan yang jelas, penerangan yang konsep dia jelas. Tu Quran. Pertama, ingat Quran ni apa? Peringatan. Bila nak ada peringatan, sifat peringatan boleh dapat kepada siapa? Nak dapat peringatan mesti ada akal, mesti ada nyawa kan? Itulah Quran. Quran peringatan. Untuk dapat Quran ini,
peringatan, akal mesti ada, waras. Nyawa mesti ada. Kadang-kadang ada orang ada nyawa tapi akal tak waras, boleh dapat peringatan? Tak dapat. Syarat mesti 2. Kalau tengah tidur boleh dapat peringatan tak? Tak dapat. Tengah tidur tak dapat, gila pun tak dapat. Hilang ingatan dapat peringatan? Tak dapat. 3 ni tak dapat. Tapi ni hidup tak? Hidup. Kalau mati macam mana? Yang kurang-kurang pun mungkin boleh dapat 3 ni lah. Kalau mati lagilah mustahil, jauh sangatlah. Kan? Wa Qur'anum mubin, dan bacaan. Bila sebut baca, yang boleh dengar siapa? Yang hidup juga. Kan? Yang mati? Ada hadis kan? Hadis Nabi apa? Orang-orang dalam kubur dengar apa? Dengan tapak kita kan? Pergi kan? Barulah start malaikat datang. Betul ke tak betul? Hadis tu sahih ke tak sahih? Sahih je. Sahih, betul. Itu je lah hadis dia. Apa dia punya syarah dia tu sebenarnya? Maknanya setiap kali lah tu. Ke sekali tu je? Sekali tu je. Permulaan lepas dia dikuburkan, kan? Pergi je. Lepas tu berlangsunglah dia punya keadaan tu. Dah habis dah, tak ada dah. Lepas ni kita datang kubur ke apa dah, tak ada dah. Dengar tapak kaki kita ke sekali tu. Faham? Ya. Yang bila orang ziarah kubur bagi salam yang kata ahli kubur dengar tu. Itu. Sama jugalah. Hadis tu. Itu juga disampaikan oleh apa? Contoh kita bagi salam kat Nabi kan? Nabi kata apa? Jawab kan? Siapa yang bagi tahu Nabi? Kita mesti tak pergi kubur Nabi baru bagi salam? Mesti tak? Kan kita kadang-kadang orang pergi Mekah, kita kata kita salamkan Nabi, Assalamualaikum, nanti dia bagi. Baru dengan tak, bukan macam tu. Nabi ada dalam hadis dia, keterangan hadis lain. Ada malaikat yang khas tugasnya untuk sampaikan salam kat aku. Nabi dah dalam alam barzah, kita alam lain. Faham tak? Ya, yang sampaikan kat aku. Jadi kita duduk sini pun, kita selawat kat Nabi semua, ada tak malaikat sampaikan? Sampaikan. Faham tak? Macam itulah. Ya, samalah konsep je. Ya. Itu kalau dia soleh lah kan. Kalau dia soleh lah kan. Kalau tengah kena seksa tu macam mana gagak kubur kan? Allah Ta'ala alam. Jadi hal-hal macam ni macam tu. Jadi banyak. Sebab tu hadis tu kena tengok betul-betul. Okey. Dan sebab tu, tapi ini sunnah Nabi. Bila kita pergi kubur kena buat apa? Assalamualaikum ya ahlat diyar. Lagi? Haji biasa baca. Saya kalau haji ada, kalau lalu kubur tak naik kereta, memang dia akan baca subhanallah. Sunnah, ikut sunnah. Betul. Kita kena baca. Walaupun naik kereta pun baca. Apa dia? Wa inni insyaallah bikum lahikun. Tujuan kita cakap tu sebenarnya untuk siapa juga? Kita balik. Assalamualaikum. Assalam ni mana? Doa. Dia bukannya ucapan. Assalam maknanya apa? Semoga kamu selamat wahai ahli rumah ini, ahlad diyar. Dan sesungguhnya aku, insya-Allah jika Allah kehendaki, apa dia? Dengan kamu aku akan menyusul kamu nanti. Faham? Dia itu doa untuk orang kubur tu sebab kita tak tahu apa nasib mereka dalam tu. Tak tahu. Sebab tak Nabi kata apa? Kalaulah kita dengar apa yang berlaku dalam dia kan, makhluk yang dengar kat bumi ni boleh apa? Boleh pingsan, boleh rebah tau. Takut ni. Jadi begitu. Kita doakan. Dan dia berbalik pada kita juga, ingatan untuk kita. Jadi kadang-kadang macam itulah. Itu fiqh hadis tu kena fikirkan. Boleh faham? Okey, kita nak pacak daun kan? Pokok kan? Macam mana? Boleh tak? Okey, nak tahu boleh tak boleh macam mana? Ada hadis. Hadis tu apa hadis dia? Hadis tu sahih, betul lah. Siapa yang pacak? Rasulullah. Lepas Nabi pacak, Nabi cakap apa? Jadi semoga pemuda ni, siapa tu?
Seorang dia kerja dia mengumpat. Seorang lagi dia kencing tak basuh. Dua je. Dan Nabi tahu. Nabi tahu setiap masa ke masa tu Nabi tahu? Sekali tu Allah bagi tahu Nabi. Ini untuk apa? Untuk ummah sebenarnya. Sekali je. Kalau tak Nabi buat setiap kali. Hadis tu Nabi buat sekali je ke setiap kali berkubur Nabi buat? Sekali je. Nabi terdengar satu kali je terseksa tu. Lepas tu Nabi tak tahu. Tak semua ahli kubur Nabi tahu. Bukan. Nabi dengar sekali je. Faham? Dan Nabi pun pajak. Semoga selagi daun ni tak layu, saat itu diringankan. Dengan syafaat siapa? Nabi. Faham? Okey, lepas Nabi buat tu, lepas tu Nabi dah wafat kan? Sahabat pun meninggal, ada sahabat yang meninggal. Ada yang penuh dengan dosa juga, ada kan? Ada tak Abu Bakar dia pacak? Ada? Abu Bakar ada tak? Abu Bakar dia lagilah, dia orang yang inginkan orang lain masuk syurga. Macam Nabi juga dia, hampir-hampir. Kalau lah ada Nabi selepas aku, Abu Bakar layak jadi Nabi. Nabi kata macam tu. Ada tak dia cakap? Dia buat juga. Pernah tak ada hadis? Umar ada, Umar. Usman ada. Dia lebih baik ke saya atau ustaz-ustaz lebih baik? Ha? Saya lebih baik ke ustaz-ustaz ni kan? Lebih baik ke atau tu sahabat tu? Ada tak dia pacak? Nabi pacak berapa kali? Sekali je. Itulah cara tengok hadis. Bukan main asal ada. Bukan macam tu. Faham tak? Ha? Macam mana nak tahu jadi tak? Nabi tahu dapat wahyu ni, kita tahu. Faham tak? Faham ke tak ni? Dia dapat sebab apa? Sebab dia Nabi dapat syafaat. Nabi ada syafaat, dia boleh bagi masa tu je. Nabi dapat tak buat kat semua mayat? Nabi dapat tak? Oh, masa zaman Nabi semua mayat semua dapat ringan azab, ada tak? Mana ada? Oh, kita semua mayat kita buat. Oh, lebih hebat daripada Nabi ke? Tak payah lah buat. Sebab kita pun tak tahu hasilnya apa kan. Kita suka amalan buat bersangka-sangka ke biar jelas. Apa dia? Kita Nabi. Okey, kalau kita bukan Nabi, okey, sahabat buat ikut Nabi tak? Sahabat ikut Nabi tak pacak? Mana lebih baik, kita ke sahabat Nabi? Kita jamin syurga tak? Aku nak tengok dulu sahabat ada pacak tak? Tak ada. Kalau kita pacak nak redupkan. Nak redupkan tak apalah untuk kita. Pacak tu untuk redupkan. Tapi jangan kita claim ni nanti tak ada. Faham? Boleh lah pacak lah. Nak siram air boleh siram air. Siramlah tanah tu keras kan? Siram bukan sebab apa-apa. Tak ada, bukan sebab apa. Ingat itu tak ada. Itu je masalah dekat situ je. Masalahnya kita tambah apa? Tambah kepercayaan. Nak ada kepercayaan ibadah, apa dia ni? Apa yang disyariatkan Allah baru boleh wujudkan kepercayaan. Kita mewujudkan kepercayaan, nak buat je ni siram air sebab tanah tu keras. Nak pacak sebab nak bagi teduh. Okey. Tapi jangan wujudkan kepercayaan. Sebab ini agama ni pertama dia tunjang dia kepercayaan. Ini yang bahaya ni. Faham tak? Ya. Ya. Ada yang kita dilarang cabut. Ya. Itu pun ada bantahan juga. Ada kan? Ya. Jadi itu ada ustaz yang kata haram, sampai haram hukum kan dengan kitab. Ada dia baca lah. Dan ramai juga ustaz kata tak ada masalah cabut pun. Berdasarkan hadis tu lah tadi tu. Faham? Jadi perkara-perkara ni biar kita tengok mana yang betul-betul fake hadis tu. Kita ini jelas ke kita claim benda tu betul-betul ke? Kita nak claim benda yang kali ni betul-betul yang Nabi cakap je. Contohnya kita tadi baca apa? Pagi tadi kita bangun tadi kan? Kita baca zikir apa pagi? Ada tak baca? Apa Nabi kata bila baca tu? Okey, kita pakai baju baca apa? Alhamdulillahillazi kasani hadza saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Pernah baca tak? Sepanjang hidup.
Jadi ni termasuk orang yang bersyukur ke tak bersyukur selama ni? Yang ni selama ni kita pakai baju tanda syukur ke tak syukur? Tak cakap pun alhamdulillah. Lepas ni cakap baca doa tu. Sebab apa? Apa Nabi kata bila baca doa tu? Apa baca? Alhamdulillahillazi, ya Allah, segala puji bagi Allah yang kasani hadza saub, yang telah membolehkan aku memakai pakaian ni, membeli memakai dia semua dengan selesa ni. Sebab apa? Warzaqanihi, dan dia memberi rezeki aku dengannya ini. Min ghairi haulin minni, daripada bukan kekuatan aku, bukan sebab aku pun, ini sebenarnya Allah yang bagi. Wala quwwah, dan bukan sebab kekuatan aku. Kalau lah bukan sebab Allah, kita tak boleh nak pakai baju pun. Kan? Kalau tak benarkan, tak izinkan. Begitu. Mana tanda syukur? Sebab tu, apa bila kita baca tu, apa dapat Nabi kata? Ni dalam ni muttafaqun alaih ada hadis ni. Nampak tak banyak tak hadis Nabi kita tak buat, tapi benda-benda yang lain kan, kita nak pertahankan, nak buat. Hadis Nabi sangat banyak lagi kita buat. Ini saya boleh berani jamin. Apa dia? Dosa dia diampunkan. Dosa apa? Di awal dan akhir dia. Diampunkan dosa sebelum dan selepasnya. Ya Allah. Siapa yang cakap? Saya cakap. Benda ni nampak ke tak nampak? Kenapa kita boleh yakin benda ni betul? Sebab Nabi cakap. Itulah konsep Islam. Ni tak? Sebab guru saya cakap. Itu bukan. Faham? Sebab Nabi cakap. Berani tak kita jamin? Ya, memang. Sebab tu saya amalkan. Saya yakin dosa saya diampunkan. Sebab apa? Nabi cakap. Nak petikan apa? Faham tak? Boleh? Jelas tak? Contoh yang tu. Tak nampak hadis tu? Jadi ni benda tu nampak tak? Tak nampak? Logik akal memang tak nampak kan? Tapi kenapa kita percaya? Kenapa wujud kepercayaan? Sebab Nabi. Boleh? Nanti hafal. Boleh juga. Bismillah, alhamdulillah. Panjang lagi lah. Kalau doa makan? Doa makan macam mana pula? Banyak yang sentuh hari ni. Doa makan nak baca selepas makan, sebelum makan? Selepas ke sebelum? Nabi ajar macam mana? Cikgu, selepas ke sebelum? Sebelum makan baca apa? Ada tak Ar-Rahman Ar-Rahim? Tak ada. Bismillah je. Kalau terlupa? Itu je. Bismillah fi awwali wa akhiri. Habis. Itu sebenarnya doa makan. Yang panjang tu, Allahumma barik lana. Okey, dari segi status doa tu hadis dhaif. Jadi kita tak boleh kata ini doa ni Nabi baca. Janganlah kata ini doa sunnah Nabi, bukan. Itu, tapi boleh tak baca doa tu? Boleh. Doa ni umum, doa memang Allah suruh. Sebab doa lah kamu nak doa apa pun. Kalau doa tu baik, apa salahnya pakailah. Faham? Tapi jangan kata ini adalah sunnah Nabi, dapat pahala sunat, bukan. Pahala doa dapat. Bila nak baca? Doa tu lah. Sebenarnya ada tak doa yang Nabi ajar lepas makan? Ada. Bukan juga. Apa dia? Alhamdulillah, itu doa nak tidur tu. Alhamdulillahillazi. Apa dia? Apa dia? At'amani haza. Sama macam doa pakai baju tadi. Itu memang soal sunnah Nabi. Bukalah dalam Sahihain tu, buka. Jumpalah doa tu. Type je, jumpalah. Alhamdulillahillazi at'amani. Kan? Haza. Ni makanan lah, haza. At'amani haza. Warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Sama juga. Tapi apa dapat? Diampunkan dosanya yang lalu. Bukan sebelum dan selepas. Tapi tadi dia bawa pakai baju sebenarnya lagi banyak. Tapi yang banyak kita banyak baca. Kedua-dua tak baca. Faham tak? Kan? Nampak tak? Indah tak kalau kita faham hadis ni? Macam itulah interaksi dengan sunnah Nabi kan? Ni ibadah tu dalam bentuk tu lah.
Boleh jelas tak sekarang yang bincang yang ni pertama? Sebab itu pukul apa dah? Tak habis juga tajuk kita kan. Besar dosa lisan yang pertama ni. Ya. Sebab tu kita jangan mudah-mudah cakap suruh ikut saja. Kita kata ini Nabi buat, ini Allah. Dosa besar yang amat. Dosa besar yang amat. Kenapa? Kenapa besar yang amat? Satu, Nabi kata inna kadzaba alayya laisa kakadzabin ala ahadin minkum. Sesungguhnya tipu atas nama aku tak sama dengan atas tipu di atas orang lain seorang pun daripada kamu. Tak kira tipu atas nama menteri ke, kan? Boleh kena denda besar-besar kan? Boleh kena hukum bunuh sampai lah. Macam itulah kan? Tapi aku lagi langsung tak sama macam mereka. Jauh lebih buruk kalau dengan aku ni buat kepalsuan. Bahkan ada tak orang gembira di atas kepalsuan? Ada tak orangnya dia rasa sedih dengan kepalsuan? Manusia itu mampu sedih di atas kepalsuan dan gembira di atas kepalsuan. Kita rasa kalau logik akal patut tak? Benda yang palsu tapi kita rasa macam betul dan menyebabkan kita sedih. Dan manusia boleh juga berbunuhan kerana kepalsuan, betul tak? Jadi yang palsu ni bahaya kan? Bahaya. Kita pernah tak sedih dengan Nabi ni bagi makan Yahudi? Pernah tahu tak? Yahudi buta tu. Tak pernah tak sampai menangis? Uish, sedihnya cinta Nabi ni. Ada tak cerita contoh? Tapi hadis tu palsu. Hadis tu palsu. Faham tak? Nabi ni sifat dia apa? Tabligh kan? Tabligh. Pernah tak Nabi tak sampaikan pun, tak kenalkan diri dia pun Nabi? Boleh, lepas tu boleh pula Nabi bagi makan Yahudi, Nabi tak bagi tahu pun, tak suruh pun Yahudi tu masuk Islam. Kalau dia mati macam mana? Adakah sifat Nabi tu betul jadinya? Nabi tak boleh. Nabi kalau boleh tak nak sampai apa orang tu mati sebelum dia masuk Islam. Boleh pula Nabi biarkan je, tak dakwah ke dia langsung. Sedangkan ada kisah Nabi yang sahih, apa dia? Nabi seorang pemuda Yahudi yang anak kepada lelaki Yahudi ni lah, dia bukan Islam lah kan. Nabi tahu, Nabi dapat berita anak ni dah sakit, demam dan dia nak meninggal. Nabi terus pergi rumah dia, Nabi redah je, pergi rumah dia, mengucap lah, ikutlah, masuklah. Lepas tu pemuda ni tengah sakit, dia tengok ayah dia. Ayah dia, oi, mana bagi selama ni? Nabi ayah dia tengok Nabi, tengok pemuda tu, atak Muhammad, ikutlah Muhammad. Anak dia ucap, nampak tak Nabi begitu bimbang. Tiba-tiba dengan ni cerita dia, Nabi bagi makan, tiba-tiba. Maknanya apa? Itu satu bukti kepalsuan. Dan memang ia palsu pun. Siapa percaya dulu? Ada tak siapa pernah percaya? Kan rasa macam apa? Lepas tu sampaikan kadang-kadang apa salahnya ni, kan untuk kebaikan Nabi. Mana boleh kita dapat kebaikan Nabi melalui kepalsuan? Banyak lagi yang benar dan lebih baik untuk kita percaya. Faham tak? Bahkan kadang-kadang aku kesian sampai apa? Dia percaya dan dia pun nangis dan jadi bertambah cinta Nabi. Bolehkah kita kata claim tu saya bertambah cinta Nabi di atas cerita yang menipu atas Nabi? Boleh? Itu cinta yang benar ke palsu? Palsu lah. Faham tak? Jadi macam tu lah kadang-kadang banyak. Ya, lama lah dan dia dah berlega lah. Menjadi buah cerita lah. Faham Lepas tu Abu Bakar ganti kan? Abu ganti pula. Jadi begitulah, ini kisah macam ni lah. Apa tujuan dia buat cerita? Apa tujuan buat cerita? Tujuan baik ke tujuan buruk? Tujuan baik. Faham tak? Tujuan buat cerita baik. Tapi kenapa dia buat cerita? Sebab satu, kejahilan. Dia nak jadi baik tapi dia tak ada sumber. Jadi dia buat cerita, faham tak? Dia buat cerita tu. Antara punca orang tu sanggup buat macam tu. Ataupun dia kerana ada kepentingan tertentu. Contohnya hadis makanlah apa? Tembikai. Kerana ia ni macam ni. Dia kata ini Nabi cakap kan. Apa tujuan? Nak bisnes tembikai lah tu. Nak bisnes tembikai lah tu. Ada tujuan juga kadang-kadang tu. Jadi kena fikirkan lah. Lepas tu hadis kena tengok. Tak sama. Faham
Siapa? Siapa Nabi kata? Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang buat dusta ke aku dengan tanpa usul periksa, apa dia? Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Dia dah ada siap nama dia dalam neraka. Bukan baru nak masuk. Tempat duduk dia siap ada dah. Siap ada nama dia kat dalam neraka. Nabi cakap macam ni dengan mata Nabi merah, Nabi marah, Nabi dengan geram. Sebab Nabi tahu akan berlaku nanti ni. Oh, bahaya tak? Mana lagi bahaya? Orang kafir yang tentang ke orang yang dalam ni juga tapi dia tipu kat Nabi? Mana lagi bahaya? Yang dalam lah, musuh dalam selimut lagi bahaya. Bahkan apa berlaku? Ada pembelaan tak? Oh, orang bela pula lah. Macam ni lah. Amrubillah tadi lah kan. Macam tu perangai. Jadi kena hati-hati. Ini jelas tak setakat ni yang ni? Masalah-masalah macam ni. Jadi ini prinsip kita, ingat hadis ni ya. Prinsip kita hati-hati. Dan kita berhak tak untuk tahu betul ke salah? Berhak tak untuk tanya? Berhak, jangan ikut saja. Yang saya cakap tadi ni, berhak tak untuk cari hadis saya bagi tadi, cari. Ustaz kata tak ada, ustaz tipu ke betul ni? Saya berhak, saya wajib untuk buktikan. Selagi saya tak boleh buktikan, memang saya ni penipu. Faham? Macam tu lah. Kita mesti berani macam tu lah. Boleh? Boleh semua? Jadi habislah, cukup lah kat sini. Hari ni bincangan yang ni. Ni apa dia? Tajuk yang kedua ni. Ibadah lah. Masih lagi dosa lisan bahagian berkata ke Allah dan Rasul tanpa ilmu yang ni belum masuk muamalat ni. Yang ni nantilah yang ni nantilah kemudian. Macam mana ni nak reintegrasi dengan yang ni. Jadi kita harap kita faham yang ni. Ini dalil dia dalam Quran ada. Surah 42 ayat 21 Ni jawapan dia lah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum ma la ya'zin bihillah. Nak buat ni kena dapat izin Allah baru boleh buat. Sebab tu Allah tanya, adakah mereka ada sekutu-sekutu yang ada kuasa macam aku juga, yang boleh memberi izin untuk mereka buat ibadah suka hati ni? Allah tanya. Ada tak? Tak ada. Jadi nak buat ni kena dapat izin Allah. Solat 5 waktu, siapa izinkan? Berapa kali Nabi naik turun langit? Mula berapa waktu? 50 kan? Sampai tinggal 5 waktu. Siapa yang beri izin buat? Allah. Faham? Nak mula solat baca apa? Allahu Akbar kan? Takbir kan? Siapa yang ajar tu? Mula-mula mesti berdiri dulu ke boleh tak daripada bawah terbalik pula? Siapa yang izinkan buat macam tu? Allah. Kita tahu Nabi yang ajar, Allah yang izinkan buat macam tu, baru kita buat. Itulah konsep dia. Ibadah macam tu. Okey. Nak berniaga macam mana? Nanti kita bincang ni. Nak berniaga macam mana pula? Tapi ini semua orang pandai ni. Yang bimbang semua betul di sini, insya-Allah. Semua peniaga-peniaga hebat kat sini kan. Okey. Ada soalan? Yang mengaji. Okey. Okey. Juz 1 gila-gila baca. Okey. Itu pun khilaf jugalah. Pahala tu sampai ke tak sampai. Kan? Saya cenderung sajalah. Surah ni Allah sebut dalam surah 53 wa an laisa lil insana illa ma sa'a. Surah tu. Surah apa? Siapa ada jumpa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Surah apa tu? Surah 53 tak silap saya. An-Najm ataupun Al-Waqi'ah, antara dua. An-Najm ayat berapa? 30 lebih. Okey, ayat 38 hingga 39.
Ya. Surah 53, 38, 39. Ini siapa yang kemukakan dalil ni yang kata tak sampai? Bacaan tadi tu yang kata tak sampai, siapa yang bagi dalil ni? Saya ikut dalil siapa ni? Rasa-rasanya. Surah 53 ayat 38, 39. Kan? Betul? Okey. Siapa yang agak-agak ni saya cakap sendiri ke saya ikut siapa ni? Jadi berdasarkan dalil ni dia kata memang tak sampai. Ya. Siapa cakap? Sebab benda ni khilaf. Tapi misalnya kita tahu ni siapa yang cakap memang tak sampai. Dia membantah cukup-cukup. Dia memang membantah keras-keras ni. Siapa nama dia? Nama dia Muhammad. Muhammad bin Idris nama dia. Imam Muhammad bin Idris. Siapa dia? Imam Syafi'i sendiri. Kita mazhab apa? Tapi boleh pula kita melanggar pula dia punya fatwa. Okey, yang kata sampai fatwa mana pula? Imam Ahmad, imam lain. Faham macam itulah. Dia khilaf lah. Tapi kalau kita kan bila sensitif ni lain daripada Syafi'i kita kata, "Oi, tak boleh ni." Tapi bila bab ni boleh pula. Kan? Kata tegar Syafi'i. Ya, berdasarkan ayat ni. Okey, kita baca. Cuba baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ingatlah Allah bahawa tidak ia memikul oleh orang yang memikul beban, itu memikul dosa. Wizra ukhra, dosa orang yang lain. Jadi orang yang ada dosa dia takkan memikul dosa orang lain. Masing-masing buat dosa, masing-masing punya punca sendiri. Dosa orang lain tak boleh dapat pada kita. Sebab itu punca dosa kita, selagi mana kita tak putuskan punca itu, selagi itulah kita punya dosa lah tu. Faham tak? Contoh kita buat dosa apa? Kita ajar orang mencuri kan? Dosa tak? Lepas tu dia pun mencuri, berdosa tak? Siapa yang dosa? Kita ke dia? Dua-dua dapat dosa. Sebab apa kita dapat dosa juga? Ya, kita dapat dosa sebab apa? Sebab dia boleh buat perbuatan syirik, sebab tu. Bukan sebab dia curi. Bukan sebab dia bercuri banyak tu, oh dosa curi, tak. Sebab dosa kita ajar dia tahu tu kan, selagi tu. Tapi bila kita kata apa? Kita dah bertaubat, tak buat dah. Kita beritahu kat dia curi ni salah. Tapi dia tetap buat curi juga. Ketika itu dapat lagi tak dosa? Tak dapat. Macam tu, sebab tu kita kena, bila insaf kita kena, Allah kata apa? Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang bertaubat. Bila orang dosa ni Allah ampunkan siapa? Orang yang bertaubat wa aslahu, dan dia baiki diri dia, tak nak buat lagi dah, dan diterangkan balik kesalahan tu supaya orang lain yang dia buat ajar tadi tu sedar. Tapi orang tak sedar, dia tak boleh buat apa lah. Orang tu tetap juga kan, biarlah. Tapi dosa orang tu dapat tak ke dia? Tak dapat. Sebab apa ni? Sebab dosa orang lain tu dia punya sendiri, kamu punya lah. Faham? Begitu juga dengan usaha. Apa usaha? Wa an laisa lil insan, dan tidak ada juga untuk setiap manusia illa ma sa'a, melainkan usaha dia sendiri. Faham? Manusia takkan dapat apa-apa pun melainkan usaha dia sendiri. Apa maksud dia? Ya, dia baca Quran, siapa dapat kebaikan? Yang baca lah. Usaha dia yang baca Quran tu dapat kebaikan. Faham tak? Okey. Jadi kebaikan dia nak passing kepada orang boleh? Boleh tak kebaikan dia nak passing kepada orang? Kan ayat ni cakap tak boleh lah, Allah sendiri cakap dah. Tiada satu pun usaha manusia melainkan usaha dia dapat kat dia sendiri. Okey, tapi ada hadis Nabi kata. Nabi kata apa?
Bila mati anak Adam, semua putus kecuali berapa perkara? Apa dia? Amalan, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Hadis ni bercanggah tak dengan ayat Quran ni? Bercanggah ke tak bercanggah? Bila mati anak Adam, 3 perkara terputus. Apa dia? Kecuali 3 perkara. Apa dia? Semua terputus kecuali 3 perkara. Amalan anak, apa dia? Sedekah jariah lagi. Doa anak soleh, ilmu bermanfaat. Pertama ilmu manfaat, sedekah jariah, doa anak soleh. Hadis ni bercanggah tak dengan ayat ni? Tak, sebab apa? Itu usaha dia ke bukan? 3 tu usaha orang tu tak? Usaha dia lah. Anak usaha dia tak? Anak usaha dia. Sebab tu anak kamu adalah usaha kamu. Memanglah. Maluka li abi kan Nabi kata. Harta engkau anak, Nabi kata pada seorang lelaki tu, harta engkau milik bapak engkau. Jadi sebab apa? Sebab engkau tu harta dia. Harta anak pun harta bapak. Bapak boleh ambil tak? Boleh ambil. Patutnya bapak boleh ambil harta anak. Kalau bapak tak ada duit sangat ni, bapak dia boleh ambil je harta anak dia. Kedekut sangat anak ni. Sebab apa? Anak dia, badan dia sendiri tu adalah harta bapak dia. Apa saja dia buat amalan dia, anak dia tahu sesuatu sebab apa? Usaha siapa? Bapak dia. Itulah maksudnya. Jadi kalau nak baca pun, nak buat amalan yang baik, sepatutnya kita ke nak baca ke anak? Anak lah baca, upah orang lain baca buat apa? Tak ada kena-mengenanya pun. Ha? Tak ada anak? Anak soleh lah, siapa? Tak ada zuriat. Boleh tak jadi ada anak lain? Anak apa? Murid, anak murid. Ya, anak murid. Murid tu pandai sebab siapa? Sebab dia. Kenapa dia pandai buat kebaikan? Guru ajar. Dapat tak pahala guru? Dapat. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, Nabi kata. Siapa yang tunjukkan contoh Islam sunnah yang baik, apa dia? Falahu ajruham. Dia dapat pahala budak tu. Wa ajru man amila biha. Dan orang yang buat apa yang diajar tadi tu sampai hari kiamat. Nampak tak? Jadi tak lawan, tak bercanggah dengan ayat ni kan? Sebab memang usaha dia. Sebab tu kita ni kena usaha tak menuntut ilmu. Lepas belajar ilmu, tujuannya untuk apa? Nak jana sesuatu, nak jana pahala kan? Macam mana? Pergi mengajar. Ni ilmu simpan sama seorang, tak dapat lah. Mati habis je, putus semua. Tak ada pun didik anak. Jadi jangan kata alasan tak ada anak pun. Ramai tak orang perlukan ilmu. Ilmu terbaik Quran kan? Tapi kita pula tak ada niat pun nak mengajar Quran. Nak tahu je. Lagi tak patut. Patutnya kita kena tamak. Betul tak? Jadi itulah dia 3. Ilmu yang bermanfaat. Sebab tu untuk ilmu ni penting tak? Untuk siapa sebenarnya? Untuk diri sendiri kan? Satu, kita dapat sesuatu, dapat tahu benda betul mana salah. Satu lagi, kita dapat pahala tak belajar orang? Ya Allah, dapat pahala. Sedekah jariah, betul tak usaha kita? Penting tak kaya, cari duit? Penting kan? Kena berbisnes juga kan? Sebab apa? Supaya boleh sedekah jariah yang baik-baik. Yang penting, nampak tak? Jadi semuanya tak bercanggah. Memanglah semuanya tak akan seorang boleh buat dapat pahala melainkan dengan usaha dia sendiri. Tiba-tiba kita baca Quran, pahala kita pun nak bagi kat orang. Kalau tu Imam Syafi'i bantah. Faham? Jadi maksudnya anak boleh lah. Anak boleh. Anak ni bukan baca Quran je. Dia buat amalan soleh sebab mak dia ajar semua sebelum ni. Dia tolong orang tu, semua dapat sama je kat mak bapak dia. Tak payah bimbang. Ya. Sebab tu penting tak didik anak? Penting sangat. Penting didik anak biar anak tu soleh. Sebab doa anak soleh ni 2 bentuk. Satu doa dalam lisan, satu doa dalam perbuatan. Kadang-kadang anak tu terlalu sibuk buat baik sampai dia lupa nak doa, mak dapat pahala. Dapat pahala. Faham? Kadang-kadang mana lebih baik? Kadang-kadang doa perbuatan lebih baik daripada lisan. Lisan ni kadang cakap je tapi buat jahat. Betul tak? Tapi dia buat, dia tak banyak cakap tapi dia buat. Dapat tak pahala kat mak bapak dia? Dapat. Dia tolong orang itu ini. Sebab apa ni? Sebab mak dia tengok jaga dia dengan baik. Untung tak ibu ni. Untung tak ayah ni. Untung tak guru. Untung. Faham tak? Istimewanya Islam ni kan? Jelas tak? Ya, jadi kita akan buat dengan fikir ke lepas ni main buat je tak fikir. Tengok Islam ni berfikir cerah kan? Tengok dengan ayat Quran menjelaskan kita. Bayanul linnas. Quran ni memang penjelasan yang jelas.
Okey Haji, sila. Jadi Ustaz Suluddin ajar Quran kan? Ya. Pandai kan cakap itu. Jadi kalau saya gunakan pada jiran saya ajar orang macam mana nak tanam keladi tu, nak pisah keladi. Ya. Saya ajar dia macam masalah nasi Arab. Masuk tak tu? Termasuklah kebaikan lah. Usaha kebaikan. Ada tak pun apa ni kurs pada guru je lah. Ya, semua orang yang ajar kebaikan, orang yang beri manfaat pada manusia. Ya, tapi pastikan sebab apa? Kebaikan yang kita ajar dia ada penghalang untuk sampai menjadi pahala akhirat. Bila apa? Bila syirik. Faham tak? Bila buat usaha untuk dunia kan? Apa halangan dia? Tu surah 11 ayat 15-16. Jadi tak guna ajar pun. Boleh jadi ayatnya sia-sia je. Ayat dapat faedah dunia saja, tapi akhirat tak dapat. Surah 11 ayat 15 hingga 16. Dia jaga-jaga. Sebab tu dia balik juga kepada petunjuk juga. Sebab tu yang paling besar Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Apa saja yang kita buat sebenarnya ada kaitan dengan agama kita. Ni, tak boleh pisah kan? Tu saya kata tadi. Dia buat yang ni kan? Tapi bila hal ni dunia dia ajar orang juga, tapi dia pisahkan. Tak, dia termasuk hal agama. Kalau dia kait dengan agama juga, ya dia dapat je. Jangan masuk tadi. Tadi macam kata saya dari berbuat nasi Arab tu nasi. Ya. Apa-apalah makan Ya. sedap. Kerana tu dia boleh niaga rezeki. Dia boleh menarik cari rezeki dan dia cari rezeki kerana apa? Rezeki salah keluarga dia lah. Salah keluarga dia untuk apa pula? Hidup Sebab orang kafir pun salah keluarga juga. dia hidup sebagai ketua keluarga. Ya. Dia meniaga tadi dapat makanan keluarga dia lah. Yalah, sama je tu, semua orang kafir pun salah keluarga dapat makan juga. Apa bezanya ni muamalah mereka dengan awam Islam? Untuk jaga agama lah. Kalau dia miskin, dia apa jauh daripada agama kan, jadi kita tolong dia, bantu dia bagi kerja. Pastikan juga kita jangan sekadar itu je dunia je, kita silap kan. Pastikan ni dia juga ibadah kepada Allah. Kadang-kadang manusia ni dia lebih kepada tu kan, dia boleh tolong semua kan, tapi pernah tak dia ingatkan solat, ingat Tuhan, jom belajar Quran, pernah? Ni masalah. Ada sekali. Ya, mesti ada sekali. Tak boleh itu saja. Betul tak? Tapi manusia lebih senang yang mana? Yang ni je. Akhirnya menyebabkan apa? Lepas dia kaya, dia buat apa? Lagi teruk pula lagi. Lagi lupa Tuhan pula. Ni masalah kan? Sebab tu ayat ni terangkan. Ayat 11. Jadi Allah kata, man kana yuridul, ayat 15 hingga 16. Kita dah lanjut masa ni. Ada soalan lagi. Siapa yang tak boleh lama boleh ni. Ya, okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. 11 ayat 15 16. 11 15 hingga 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Cuba tengok, cuba baca terjemahan. Apa dia kata? Terjemahan je pun kita boleh faham dah. Ni siapa yang dia buat dia memang untuk dunia kan? Okey, tadi nak makan tak nak makan, aku nak makan dunia lah kan? Dan perhiasannya Allah kata apa? Kami akan cukupkan amalan dia semua. Tak ada kurang sikit, memang sesuai lah pun. Dia usaha banyak tu memang Allah bagilah. Okey. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu orang-orang yang tidak ada lagi bahagian mereka akan akhirat kecuali neraka je.
Kat dunia dia dah dapat dah, habis semua dah. Jadi ni apa? Ni dua-dua. Dia sibuk. Tapi apa? Urusan dia dengan Tuhan tak ada. Solat tak contohnya. Betul tak? Banyak tak kita? Kita sibuk kan motivasi bisnes kan, macam mana nak kaya kan? Pernah tak macam mana kita nak apa? Macam mana kita nak meningkatkan apa? Diri kita kan? Kehidupan, betul tak? Status kehidupan itulah latihan dia. Pernah tak kita pernah tak ajar untuk macam mana nak meningkatkan status apa dengan pencipta? Pernah? Banyak tak doa-doa tak tahu lagi. Doa baca buka baju, pakai baju tadi tu. Yang simple je. Kan? Tapi bisnes nak kaya pandai tak? Oh, pandai, macam-macam masuk. Macam-macam reti buat ni. Macam mana ni? Macam mana? Faham tak? Dia kena fikir tu. Sekarang ni yang beratnya apa? Orang tak tahu ke nak berniaga, nak jual ni? Banyak ke orang tak tahu? Kau orang yang tak tahu sebenarnya doa-doa ni ibadah. Mana lagi banyak orang tak tahu? Mana lagi banyak orang tak tahu? Ni benda-benda yang sebenar banyak yang tak tahu. Kan? Tapi bisnes semua orang pandai. Buka air pacat tepi. Kita pun hari kita faham lah. Ya. Di mana yang kita ajar tu package lah. Dia tak Package. tahu, kita tahu langsung bagian masalah segmen special. Walaupun tahu kan. Okey. Tapi kita ikuti lah. Semuanya tak tinggal. Itu tak apalah. Ada pendapatan cukup, kita bagi zakat. Ya. Orang tu orang miskin. Ya. Kita fikir macam tu bukan. Ya. Semata-mata berjalan tu. Ya, betul lah. Kena cakap macam tu. Ya. Betul lah. Tapi kebanyakannya kalau ada tak? Kalau dia ikut, memang dapatlah pahala kita kan. Ya. Dapatlah. Jadi kita kena masuk sekali tu. Kita kena tengok nak ikut Nabi. Nabi yang bimbang apa? Nabi dakwah apa? Sahabat banyak tak sampai Nabi dakwah, sahabat tak makan semua? Ada tak? Kena pulau kan? Nabi, sampai sahabat kena pulau, Nabi kata apa? Sabran ala yasir fa inna mau'idukumul jannah. Kalau tak makan ni, Nabi bimbang. Nabi lagi kaya dulu. Kan? Jadi manusia kadang-kadang dia nampak dia bimbang manusia itu tak makan kat dunia kan? Tapi dia tak bimbang kat akhirat nanti tak ada makanan kat dia lagi. Mana patut lagi dia bimbang? Akhirat. Pemuda Al-Kahfi pergi gua kan? Dia dapat makanan tak sebelum ni banyak? Dia banyak makan tak? Banyak. Dia bukan orang miskin tu, pemuda Al-Kahfi kan? Akhirnya dia pun masuk gua. Ada peti ais tak dalam gua tu? Apa pun tak ada. Kenapa? Sebab apa? Sebab masalah ni ke masalah ni? Dulu dia ada masalah tak bab ni? Duit ni. Mana ada masalah? Tapi dia sanggup tinggal ni untuk masalah ni. Jadi bila masalah dihalang, mana dia utamakan? Bila masalah ni boleh terhalang, sebenarnya antara dua-dua ni boleh sejalan kan? Tapi kadang-kadang masalah ni sentiasa terbuka, masalah ni terhalang kerana masalah ni. Mana yang kena diutamakan? Ni. Tak reti solat ni contohnya. Ni dulu. Sebenarnya. Itu yang Nabi bimbang. Kita kena fikir macam Nabi fikir, bukan kita fikir. Betul tak? Kita bimbang orang ni tak makan. Kita bimbang tak? Orang ni tak faham Quran, tak solat. Bimbang tak? Bimbang tak sama macam kita bimbang dia tak makan? Macam mana pun dia tak makan, dia mati nanti habislah. Tapi ke akhirat apa dia? Ya Allah, itu lagi betul bimbang. Faham tak? Kadang-kadang macam tu kita kena fikir. Sebab tu Allah kata tu ada ayat ni. Untuk kita supaya fikir mana yang sepatutnya kamu rasa bimbang. Nabi bimbang orang dia tak beriman. Nabi sebab tu Nabi kata apa? Jangan sampai kamu rasa nak bunuh diri wahai Muhammad. Sebab Nabi terlalu sedih orang tak nak beriman. Nabi tak sedih lu orang tak boleh makan ni. Tapi apa? Tak boleh beriman. Itu yang penting tu. Itu yang kita kena ajarkan lah. Faham? Sebab tu orang kafir dia sanggup lari. Bila ni menghalang dia untuk pergi ni, dia sanggup tinggalkan. Faham tak? Bila hal dunia ni menghalang dia supaya apa ni, jiwa dia sanggup tinggalkan. Dia bukan macam kita okey lagi tinggal sikit je. Dia tinggal semua. Dia orang tua ke orang muda? Orang muda. Kan? Jadi itulah sedikitlah. Jadi pastikan seiring. Kita ajar tu seiring. Jangan tinggalkan. Nombor satu sebenarnya utama kita, tujuan kita ajar sebab apa? Supaya dia bertambah dekat dengan akhirat. Bukan bertambah hanyut dengan dunia. Bukan. Ingat tu. Mission dia, orang Islam bila ajar orang ni bagi kemudahan, bagi apa? Ajar hal dunia. Bukan bertambah hanyut dengan dunia. Tujuan dia, misi utama dia adalah bertambah dekat dengan akhirat. Itu mission utama. Jangan salah faham. Kan? Jangan salah faham.
Itulah nasihatnya. Itu ya. Ya. Kalau kata kita siapa hati yang ada baca jujur, Nah. dia. Kita gantikan dengan doa je. Dekat Melayu lah, Tuhan ampun dosa kawanku. Boleh lah. Ampunkan. Mohon doa boleh juga. Kalau tak reti, tapi lebih-lebihnya bahasa Arab lah. Tapi kalau tak mampu baca bahasa Melayu lah. Yang kita faham, ampunkanlah dia, ampunkanlah moyang saya, siapa nama kan. Begitu. Mana setiap masa lah. Setiap masa sebenarnya. Pas solat kita tu, bizahril ghaib. Dalam keadaan siapa pun tak tahu. Tak payah nak tunggu buat ramai-ramai. Buat masa tengah sorang-sorang. Doa tu yang paling tinggi sekali. Mutu dia. Bangun malam kan, sorang-sorang, siapa pun tak tahu. Kita doa kepada orang ni tak tahu pun kita doa kat dia. Itu doa paling tinggi mutunya. Faham? Sebab apa? Doa itu adalah doa yang paling murni berbanding yang lain. Yang lain mungkin doa ramai-ramai sebab orang doa kan, tunjuk doa kan. Tapi yang itu memang tak ada siapa pun tengok, tapi kita doa. So, ini mana doa yang paling bersih sekali. Allah paling suka doa tu. Gitulah. Boleh kan? Nanti kita sambung lagi. InsyaAllah. Jadi nak baca tadi satu juzuk seseorang boleh tak? Bacalah kan. Baca Quran bagus. Baca Quran bagus. Kita tak kata tak bagus buat baca Quran. Baguslah. Tapi kalau lagi bagus, seorang khatam satu Quran lah. Seorang-seorang tu bagi-bagi pun boleh sebab itulah kita kemampuan kita hari ni. Tapi tadi tu nak untuk tujuan itu salah. Sebenarnya tujuan baca Quran untuk kita. Faham? Untuk kita. Ya bukan. Kalau nak juga sedekah khilaf tu pun semuanya kata apa? Pahala anak tu. Lepas baca, yang ulama lain bukan sewenang-wenang, tak. Dia kata lepas tu doa. Lepas tu berdoa, yang Malik kata lepas tu berdoa lah. Ni baca-baca sedekah je. Tak. Doa tak ada. Selain kerana sebab baca dapat pahala dan dia doa lebih lagi lah. Itu tujuannya. Tapi tak. Faham tak payah pun. Doakan mayat je. Allah maghfir lahu je. Macam tu je. Sebab apa? Berapa banyak pahala? Dapat RM50 pahala tadi. Tak tahu kan berapa dapat pahala lepas baca? 50? Kita nak sedekah mesti milik sempurna kita. Milik kutam. Contohnya kita nak bagi orang RM50 kan? Kita mesti ada 50 ataupun 100. So 50 kita pun bagi. Ini awak punya kan? Okey, sekarang pahala mana? Nampak? Berapa banyak dapat? 100 tadi. So nak sedekah berapa banyak? Bank kita ada berapa pahala? Boleh? Ghaib ke tak ghaib? Faham tak? Kita sendiri pun tak tahu. Baca pun tak betul ni, dapat ke ni? Terima ke? Contoh kan? Lepas tu nak sedekah yang benda yang tak tahu. Faham? Sebab tu yang terbaik Nabi kata apa, macam sahabat tu kan, dia ada tanah apa, ni sedekah jangan air liur. Tapi apa? Biar benda betul-betul nampak, harta-harta dia ke, anak ke, atau bagi idea ke. Dia ada rumah pusaka ni, jadi rumah puaka dah. Okey, sedekah kan? Faham tak? Orang tu dah meninggal lama kan, rumah pusaka sepatutnya dia jadi wakaf. Terbiar macam tu. Dia ditanya ni sekarang dalam kubur, dengan harta ni apa dia buat contohnya. Benda-benda macam tu kan. Jadi cuba kita bagi idea, yang ni terbaik. Itu memang nampak je lah harta dia sendiri gunakan untuk apa. Itulah dia. Boleh? Barulah kita bergerak. Islam ni bergerak, dia bukan fikir main macam tu je. Betul? Siapa tak setuju? Okey, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.